kembali seperti di zaman Rasulullah. Maka dia pun rasa enggan, tetapi oleh kerana permintaan itu adalah daripada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, cucu kepada baginda Rasulullah, yang dia tak patut untuk tolak ketika itu dia azan. Launglah azan ketika itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seketika didengar oleh penduduk-penduduk Madinah suaranya Sayyidina Bilal. Mereka mengatakan, adakah Rasulullah kembali hidup? Sampailah kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pingsan ketika itu Sayyidina Bilal, menangis dan juga pingsan, tidak sanggup meneruskan daripada azan. Seketika itu seluruh Madinah yang mendengar suara Bilal ketika itu menangis, mengalirkan air mata, mengingat kembali kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah cintanya sahabat kepada Rasulullah. Nah, sejauh mana cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tahu tak tuan-tuan, kita ini, amalan kita ini sebenarnya akan sentiasa disampaikan kepada Rasulullah. Hayati khairul lakum wa mati khairul lakum, kata Nabi. Hidupku baik bagi kamu dan matiku pun baik untuk kamu. Kerana hidupku ini, dalam kehidupan ini kau dapat untuk berlaku kejadian, tanya kepada aku akan sampaikan kepada kamu. Tetapi ketika setelah aku mati pun baik bagi kamu. Kerana apa? Kerana seluruh amalanmu itu akan dihadapkan kepada aku, kata baginda Rasulullah. Wa idza wajadtu khairan hamidtullah. Kalau aku dapati dianya baik, aku akan bersyukur kepada Allah. Tetapi kalau aku dapati amalan daripada umatku ini tidak baik, istaghfartullah, maka aku akan beristighfar kepada Allah, minta keampunan bagi kamu. Ya Allah, Nabi. Nah, tak sedihkah kita menyakitkan hati Nabi? Kita buat tak betul, kita ini merosakkan akan kepercayaan Nabi kepada kita. Hancur hati Nabi kalau kita lihat kita ini berbuat sesuatu yang tidak baik. Nabi selalu ingat kepada kita. Sehingga kan satu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia datang ke rumah Abdullah bin Mas'ud. Dia minta untuk dibacakan Al-Quran. Abdullah bin Mas'ud baca. Sungguh asyik ketika itu Rasulullah dengar daripada firman Allah dibacakan ketika itu. Sehinggalah firman Allah dalam surah An-Nisa, wa fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika ala haulahi syahida. Dan maka bagaimanakah sekiranya kami datangkan mereka-mereka itu, yakni para rasul, menjadi saksi kepada umat-umat mereka, dan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kami datangkan untuk menjadi saksi kepada mereka-mereka yang ingkar kepada Allah. Nabi sampai ayat itu dia suruh Abdullah bin Mas'ud untuk berhenti. Dia kata cukup. Yang Abdullah bin Mas'ud ketika merakyatkan mengatakan, aku melihat ketika itu air mata mengalir daripada mata Nabi SAW membasahi kepada janggutnya. Kerana ayat itu menceritakan bahawa tak sanggupnya Nabi untuk menjadi saksi kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala yaumul qiyamah. Tak sanggup Nabi. Menangis Nabi ketika itu membaca daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala. Kasih dan cintanya Nabi kepada kita. Ya Allah. Hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah hari ini kita nak undang, nak kembali menyeru kepada diri-diri kita ini untuk kembali cinta kepada Rasulullah. Disebutkan alimu auladakum hubba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ajarkan kepada anak kamu cinta kepada Rasulullah. Ibu-ibu, makcik-makcik, ajarkan kepada anak-anakmu cinta kepada Rasulullah. Ajarkan, adakan satu ilmu, ada buat sesuatu. Bagaimana untuk anak-anak ini cinta kepada Rasulullah? Ceritakan kepada mereka tentang Rasulullah. Mereka nak tidur ke, cerita sebelum tidur ke, ceritalah Rasulullah. Janganlah cerita Snow White, Cinderella, apa benda lagi yang dongeng-dongeng tu. Cerita Rasulullah. Bagaimana Rasulullah, bagaimana akhlaknya, bagaimana ketika kecil, bagaimana. Ceritakan, banggakan Rasulullah. Bapa-bapa, ceritakan kepada anak-anak. Banyakkan rujukan itu tentang kisah Rasulullah. Banyakkan cerita orang-orang saleh. Di rumah itu buatkan mereka itu menjadi orang-orang saleh dengan diceritakan. Mereka dibiasakan mendengarnya. Kalau tidak, yang mana ini tempat di dalam hati mereka adalah penghibur-penghibur yang ada pada hari ini.
Yang akan menempati kepada cinta mereka itu, idola-idola mereka adalah orang-orang yang membawa kepada murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tak kita ajarkan kepada mereka untuk cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta mereka akan pergi ke arah yang bukan-bukan. Kita ibu bapa akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajarkan kepada mereka itu untuk cinta kepada Rasulullah. Seolah-olah di dalam pengertiannya, buatlah satu ilmu khas bagaimana untuk mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana cinta ini pasti membawa bahagia. Kerana cinta ini adalah cinta yang sejati. Kita lihat bagaimana Thauban yang cinta kepada Rasulullah, yang sehinggakan kurus kering ketika itu dan pucat lesi. Kenapa ya Thauban? Mahabbatika ya Rasulullah. Mahabbatuka ya Rasulullah, kerana cinta kepadamu lah aku jadi macam ni, tak lalu makan. Cinta tu artinya apa? Yang kita selalu erti-ertikan cinta itu, tak lalu makan, mandi tak basah. Apa lagi satu? Tidur tak lena, mandi tak kenyang pula. Makan tak kenyang. Ini dibuktikan oleh Sayyidina Thauban ketika menghadap Rasulullah dalam keadaan pucat lesi, mukanya kurus kering. Tak lalu makan, tak boleh tidur, tak lena. Kenapa ya Thauban? Mahabbatuka ya Rasulullah. Cinta kepadamu ya Rasulullah. Cinta kepada aku, kenapa? Rasulullah, aku ni cinta sungguh, rindu sungguh. Tak pernah aku ni tak boleh rindu. Kalau aku balik rumah aja, teringat engkau ya Rasulullah. Tapi tak apa, kat dunia tak apa ya Rasulullah, aku akan segera pergi jumpa engkau. Hilang rasa rindu aku tengok wajahmu. Tapi bagaimana aku yang aku jadi sekarang ni, kenapa? Aku terfikir akhirat nanti. Bagaimana nanti di akhirat ya Rasulullah? Kalaupun aku ditakdirkan oleh Allah masuk ke dalam syurga, pasti syurgaku itu adalah tempat-tempat orang-orang awam biasa saja. Sedangkan engkau itu di tempat yang cukup mulia, tinggi. Apalah artinya syurga itu? Walau cantik sebagaimanapun, tetapi engkau tiada di dalamnya ya Rasulullah. Lupa tentang kenikmatan syurga yang cukup indah itu. Yang dia nak adalah Nabi ada bersama dengan dia di dalam syurga. Ini cinta yang luar biasa. Yang disebutkan salasun man kunna fihi wajada halawatul iman. 3 perkara yang mana kalau ada orang itu memiliki daripadanya, maka dia akan mendapatkan kemanisan iman. Iaitu yang pertama adalah mencintai Allah dan Rasulnya, ahabba ilaihi mimma siwahuma, yang mana Allah dan Rasul itu lebih dia cintai daripada daripada keduanya. Sebab itu disebutkan selain mimma siwahuma itu termasuk syurga. Tak cinta kepada syurga, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul lebih lagi. Ini yang berlaku kepada Thauban. Syurga pun kata tak ada nilai ya Rasulullah kalau kau tak ada kat dalam itu. Bayangkan. Tapi kalau masuk dalam neraka pula ya Rasulullah, pasti aku tak akan dapat melihatmu selama-lamanya, sebab tu aku jadi macam ni. Nabi nak jawab, tak boleh. Takkan Nabi nak kata kamu akan bersama dengan aku. Nabi menunggu wahyu Allah Subhanahu wa taala sehingga turun firman Allah, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa." Orang siapa yang bertaat kepada Allah dan Rasul, maka mereka itu akan bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah di kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada wassalihin. Maka ketika turun ayat itu, gembira ketika itu Sayyidina Thauban, dan ditambah dengan sabda Nabi, al-mar'u ma'a man ahab, seseorang itu akan bersama dengan orang yang dia cintai. Ya Allah, hebatnya ketika itu Sayyidina Thauban. Kerana ketika itu mendapatkan jawapan daripada Allah Subhanahu wa taala, jawapan cintanya dibalas pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya marilah juga kita melihat kembali bagaimana cintanya Sayyidina Ukashah ketika di akhir umur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah mampu untuk duduk di hadapan para sahabatnya. Sahabatnya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu duduk di hadapannya. Nabi di saat-saat terakhir itu mengatakan, "Wahai sahabatku, kalau di kalangan kamu ada yang aku melakukan kesalahan, tuntutlah, pasti aku akan buka ruang untuk kamu tuntut kepada aku." Siapa yang berani menuntut kepada baginda Rasulullah? Nabi akhlaknya mulia, tidak pernah menyinggung ataupun menyakiti kepada orang lain. Tetapi Sayyidina Ukashah ketika itu dia bangun dan mengatakan, "Ya Rasulullah, aku ingin menuntut kepadamu ya Rasulullah." Sahabat-sahabat melihat dalam keadaan yang cukup tidak senang ketika itu dengan tindakan Sayyidina Ukashah.
Apa ya Sayyidina, ya